Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi alhamdulillah rukun memanah ataupun rukun panahan. Alhamdulillah sebenarnya baru-baru ni telah terbit satu buku yang sangat bermanfaat khususnya buat pemanah-pemanah baru ataupun untuk guru-guru panahan. Yang diterbitkan oleh Persatuan Memanah Berkuda As-Sibaq, iaitu 5 rukun asas panahan. Jadi sebenarnya buku ni adalah lanjutan daripada terjemahan kitab Furusiah Muhammadiyah, dan ini diambil daripada syair Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Furusiah Muhammadiyah. Syair ni apa? Ringkasannya adalah, kata Imam Ibn Qayyim, arkanuhu khamsatun al-qabdu awwaluha wal aqdu wal maddu wal itlaq wan nazar. Jadi buku yang diterbitkan oleh As-Sibaq ni menunjukkan ataupun mengilustrasikan bagaimana rukun-rukun panahan ini daripada 3 imam mazhab panahan yang masyhur, iaitu Imam Abu Hashim Al-Mawardi, Imam Tahir Al-Balakhi dan juga Imam Ishaq Ar-Rafa'. Baik, dalam kitab As-Sibaq ni alhamdulillah sangat membantu, sangat baik, walaupun tidak diterangkan keadaan imam-imam panahan ni. Dan sebenarnya dalam kitab-kitab memanah pun, walaupun 3 mazhab panahan ni sangat masyhur dan mazhab mereka ada dalam pelbagai kitab-kitab panahan daripada dulu sampai sekarang, tetapi terjematul a'immah ataupun biografi mereka kurang jelas. Yang penting mereka ni adalah para imam awalin panahan, walaupun sebelum Taibuga lagi, sebelum tentera Mamluk yang berjaya mengalahkan tentera Mongol. Jadi ringkasannya daripada 5 rukun panahan ni, pertama adalah al-qabdu. Al-qabdu ni adalah genggaman. Genggaman busur lah. Macam mana para imam ni mengenggam. Ini busur ni dipanggil al-matnul qaus. Matnul qaus ni akan diletak di tiga ruas ni lah. Untuk Imam Abu Hashim di sini, Imam Tahir Al-Balakhi di sini, dan Imam Ishaq Ar-Rafa' di sini. Jadi untuk ingat sebenarnya keadaan para imam ni, disebut dalam kitab-kitab panahan, Abu Hashim kana tawilal asabi'. Tawil al-asabi', ini jari-jari Imam Abu Hashim ni panjang. Kemudian tawil al-unuq, leher Abu Hashim Al-Mawardi ni tinggi, panjang, jinjang. Kemudian disebut juga kana Abu Hashim tawil al-zira'in, lengan Imam Abu Hashim ni panjang. Jadi sebab tu jari dia panjang. Untuk faham, Imam Abu Hashim ni orangnya tinggi dan dadanya lebar. Kemudian adalah Imam Tahir Al-Balakhi. Imam Tahir ni lawan kepada Imam Abu Hashim. Ya, ini kana Tahir Al-Balakhi qasira qamatihi. Keadaan tubuh badan Tahir Al-Balakhi ni pendek. Qasirul unuq wa qasirul asabi'. Tapi disebut dalam kitab Tahir Al-Balakhi ni saminul kaf. Tapak tangan Imam Tahir Al-Balakhi ni gemuk. Sebab itu kalau dari segi qabat ataupun genggaman tu, Tahir Al-Balakhi matnul qaus ni berada di ruas yang kedua ini. Ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Kemudian Ishaq Ar-Rafa' pula dia di pertengahan. Mutawasit di antara Imam Abu Hashim dan Imam Tahir Al-Balakhi. Sebab itu kalau genggaman Imam Ishaq Ar-Rafa' adalah di antara Abu Hashim, dan juga Tahir. Di sini Imam Rafa'. Matnul qaus ini di tengah-tengah. Baik. Kemudian rukun yang kedua adalah al-aqdu, iaitu kuncian. Jadi kesemua imam panahan ini kunciannya adalah dengan tamdra lah, dengan tamdra. Cuma kalau Imam Abu Hashim memandangkan jari beliau panjang, jadi jari telunjuk Imam Abu Hashim ni akan berada di luar tali. Di luar tali. Kalau biasa di dalam kan? Biasa di dalam, tapi ni di luar tali. Baik. Saya tak boleh nak buat lah sebab Imam Abu Hashim jari dia panjang, jari saya pendek. Kemudian Imam Tahir Al-Balakhi adalah di dalam. Kita sebut dalam atau luar kan, bila kita pegang busur. Bila kita pegang busur, yang ni di luar lah. Yang di dalam badan ni disebut dakhil. Ini disebut kharijul qaus, luar busur. Sebab tu bila kita ni, Abu Hashim di luar, Imam Tahir Al-Balakhi di dalam, Imam Ishaq Ar-Rafa', jari telunjuk beliau di atas string, di atas tali busur. Saya pun tak sampai lah nak buat, maklumlah. Gaya Imam Tahir, ya saminul khaf, tangan gemuk. Baik. Selesai untuk 3 imam bagi rukun qabat dan juga al-aqdu. Ingat Abu Hashim di luar, Tahir Al-Balakhi di dalam, Ishaq Ar-Rafa' di atas string. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-maddu. Al-maddu ni draw ataupun tarikan. Jadi kesemua imam panahan, tarikan mereka, anchor point mereka adalah di telinga. Kesemuanya akan tarik sehingga ke telinga. Kesemua mereka akan tarik sehingga ke telinga. Cuma tabaqah paras draw tu berbeza bagi setiap imam. Imam Abu Hashim memandangkan orangnya tinggi, tangannya panjang, tarikannya adalah di leher. Tapi sampai telinga, di leher. Imam Abu Hashim. Kemudian Imam Tahir Al-Balakhi adalah di paras hidung. Tetap juga sampai di telinga anchor point-nya. Cuma paras hidung tarikannya. Yang ketiga adalah Imam Ishaq Ar-Rafa', dan saya untuk al-maddu, untuk tarikan ni saya menggunakan mazhab
Imam Ishaq Ar-Rafa', iaitu paras mulut. Bila saya tarik, saya akan paras mulut, anchor point saya di sini. Baik. Itu rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat adalah itlaq ataupun iflat, iaitu release. Release ni kalau dalam buku yang diterbitkan oleh As-Sibaq ini ada 3 keadaan release. Pertama disebut al-mutamatti. Al-mutamatti, yang kedua adalah mafruk, yang ketiga adalah mukhtalas. Al-mutamatti ni apa? Mutamatti ni macam yang biasa kita buat lah. Kita akan tarik, berhenti seketika dan kita akan release. Kemudian disebut mafruk. Mafruk ni apa? Mafruk ni ada pintalan. Bila ditarik tu akan ada twist sikit. Boleh nampak tali tu twist, yang atas akan ke dalam, bawah keluar. Dia akan twist. Itu kaedah mafruk. Kemudian adalah disebut mukhtalas. Jadi mukhtalas ni akan ditarik, bow tu akan ditarik sehingga ke hidung. Anda berhenti seketika, kemudian ditarik sampai ke anchor point, iaitu di telinga. Berhenti seketika di hidung, tarik sampai telinga dan release. Tarik sampai telinga, release. Jadi memang ini kaedah mukhtalas. Ada beberapa kajian dibuat dengan kaedah mukhtalas dan digabung dengan khatrah, akan menambah kelajuan anak panah dan juga memberi tujahan yang lebih padu lah. Baik, kita bukan nak berbincang tentang kala tu. Kemudian disebut rukun yang kelima. Yang kelima ni dipanggil an-nazaru, iaitu bidikan ataupun bagaimana cara seorang pemanah tu melihat sasaran. Melihat sasaran. Jadi macam tadi kita dah bincang, ini di luar, ini di dalam. Di luar, di dalam. Jadi untuk para imam panahan, Imam Abu Hashim, Imam Tahir Al-Balkhi, Imam Ishaq Ar-Rafa', kesemua mereka membidik sasaran daripada luar busur. Kemudian ada mazhab dipanggil mazhab Baharum Jur. Baharum Jur ni bidikannya adalah di dalam busur. Jadi saya lihat kebanyakan pemanah-pemanah kita untuk an-nazar ataupun rukun yang kelima ini, kebanyakan pemanah kita melihat di dalam busur, seperti mana mazhab Baharum Jur. Tak ada masalah. Ini bergantung pada keselesaan lah. Sebab tu ada juga disebut oleh Habib Qari Afrizan Al-Kharit di majlis beliau yang lain, disebut bahawa tidak ada masalah untuk mencampurkan mana-mana mazhab panahan. Sebab boleh jadi ada orang tangan dia mirip Imam Abu Hashim tapi badannya mirip Tahir Al-Balkhi, ada yang badannya mirip Imam Ishaq Ar-Rafa' tapi tangannya mirip Imam Abu Hashim. Jadi tidak ada masalah. Baik. Kemudian setelah dalam kitab As-Sibaq ini membincangkan 5 rukun asas panahan, kemudian disebut juga dipanggil gaya memanah. Gaya untuk kita tarik untuk kita tarik anak panah tu ada beberapa gaya. Jadi gaya ni disebut dalam buku As-Sibaq ni ada 3 gaya. Pertama dipanggil wasatiyah. Yang kedua dipanggil daf'atul wahidah, dan yang ketiga disebut taghlibul jazbah. Wasatiyah ni apa? Wasatiyah ni bila kita nak draw tu akan diangkat dulu. Anak panah mengalir ke target lah. Anak panah mengalir ke target. Jadi akan diangkat dulu, kemudian ditarik sehingga ke anchor point, ditarik dan tolak bersama. Berhenti seketika dan release. Wasatiyah. Angkat dulu, waktu turun tu ditarik sambil bow hand ni turun sama dan tolak. Turun, tarik dan tolak. Kemudian release lah. Kemudian yang kedua, gaya memanah yang kedua disebut daf'atul wahidah. Daf'atul wahidah ni apa? Tolak dan tarik serentak. Tangan dihalirkan ke target terus, dihalirkan ke target. Kemudian tolak dan tarik tu serentak. Tolak dan tarik serentak. Tolak dan tarik serentak. Ini dipanggil gaya daf'atul wahidah. Dan kalau macam yang biasa saya pakai adalah dipanggil taghlibul jazbah. Taghlibul jazbah ni apa? Tangan akan diletak terus menghadap target, terus menghadap target. Kemudian saya akan terus tarik. Maknanya bow hand ni dah kekal pada kedudukan dia. Yang bergerak dipanggil taghlibul jazbah ni hanya draw hand sahaja yang akan tarik. Baik. Jadi ada 3 gaya memanah. Wasatiyah, daf'atul wahidah dan juga taghlibul jazbah. Baik. Kemudian ada juga ditunjuk gaya berdiri para imam. Imam Abu Hashim Al-Mawardi berdirinya mengiring target di sebelah tepi, dengan anggaran lebih kurang shibir, 1 jengkal di antara satu kaki dengan satu kaki. Kemudian macam biasalah Abu Hashim akan tarik paras leher. Kemudian Imam Tahir Al-Balkhi berdirinya menghadap target. Akan tarik menghadap target. InsyaAllah nanti mungkin saya akan tunjukkan gambar lah. Yang ketiga Imam Ishaq Ar-Rafa', gaya berdiri beliau di antara Imam Abu Hashim dan di antara Tahir Al-Balkhi. Dia 45 darjah. Tidak menghadap target secara tepat dan tidak juga mengiring
secara tepat, tetapi di antara keduanya 45 darjah lah. Ini Imam Ishaq Ar-Rafa'. Baik. Jadi ini adalah ringkasan daripada kitab yang sangat baik, terbitan daripada As-Sibaq, sahabat-sahabat saya jugalah semua. Jadi untuk dapat yang lebih lanjut, alhamdulillah dalam kitab ni juga ada diterangkan ada adab busur, adab anak panah, adab dengan lapang sasar, adab memanah. Ada juga disebut niat untuk satu orang memanah ni, apakah niat yang perlu dilaksanakan. Sebab apa setiap amalan kita ni bergantung pada niat. Dalam hadis yang sangat masyhur, disebut apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi macam mana untuk niat dengan niat yang sebenar. Kemudian ada juga beberapa maklumat-maklumat lain, dan tidak dapat tidak pemanah mesti beli buku tu. Bolehlah cari daripada pengedar-pengedar sah As-Sibaq. Untuk di Lembah Kelang boleh cari As-Sibaq. Untuk di kawasan lain boleh lihatlah lantikan-lantikan macam di Negeri Sembilan boleh jumpa Mawaddah Asyri kalau tak silap. Kemudian di Johor, alhamdulillah untuk Zaura Asyri akan supply untuk pemanah-pemanah Johor. Jadi ini bukan soal jual beli tapi ini adalah soal ilmu yang macam mana kami rasa sangat penting untuk setiap pemanah itu ada buku ni dalam diri mereka setiap orang. Untuk guru-guru panahan, kalau mereka dah simpan di hati mereka, itu lebih baiklah. Al-ilmu fis sudur laisa fis sutur, kan? Ilmu itu di dada-dada, bukannya di tulisan. Tapi untuk para pemanah-pemanah baru khususnya, mereka perlu ada ni untuk menjadi rujukan harian mereka. Sama ada semasa mereka melaksanakan rukun-rukun panahan ni, ataupun untuk mereka tashihun niat, ataupun tajdidun niat. Kadang-kadang niat ni maklumlah kadang-kadang diganggu adanya unsur-unsur lain yang menyebabkan satu orang tu niat dia terganggu ataupun berubah. Niatnya asalnya tepat, tapi bila ada gangguan dia berubah, dia niat yang lain. Jadi dengan ada buku ni akan sentiasa memberi peringatan untuk perbaiki niat, untuk beradab dengan busur, beradab dengan anak panah, beradab di lapang sasar, dan banyak lagi. Jadi insya-Allah sekarang ini saja perkongsian saya. Mudah-mudahan semua dapat manfaat insya-Allah. Mana yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu atas kelemahan dan kejahilan saya lah. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan dapat mengamalkan rukun-rukun panahan daripada Imam Mazhab Panahan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.